Selamat malam, salam sejahtera. Bagi yang belum tahu, nasib Zahid Hamidi bakal akan diketahui 23 September ini. Adakah dia akan menjadi peserta bersama dengan Najib Tun Razak, Rosmah Mansur dan Bung Mukhtar? Zahid Hamidi akan ketahui keputusannya sama ada beliau akan diarah bela diri terhadap pertuduhan-pertuduhan mahkamahnya pada 23 September ini seperti mana juga telah dialami oleh Bung Mukhtar. Dan untuk makluman kamu semua, sebelum aku teruskan isu dan ulasan tentang keputusan yang akan diumumkan 23 September nanti itu, ini aku nak kongsi dengan kamu apa yang dikatakan di dalam perbicaraan Zahid Hamidi yang agak menarik perhatian aku. Latar belakangnya yang luar biasa dan paling menyengat hati aku, yang aku rasa Anda perlu share kepada semua orang supaya orang tahu inilah isi perbicaraan itu. Peguam kata tidak perlu bukti jika wang untuk Zahid turun dari langit ketujuh. Sampai begitu sekali peguam kata tak perlu bukti jika wang untuk Zahid turun dari langit ketujuh. Apa cerita nih bosku? Nah, jom aku nak cerita. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahwa sumber wang yang didakwa diberikan kepada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi oleh syarikat Ultra Kirana Sdn Berhad UKSB tidak perlu dibuktikan sama ada wang itu turun dari langit ketujuh atau sebagainya. Timbalan pendakwa raya Datuk Raja Rosela Rajaturan berkata, pengesahan sumber wang itu bukan elemen yang perlu dibuktikan pendakwaan. Sebaliknya, mahkamah perlu menilai bukti dikemukakan bahawa Ahmad Zahid ada meminta wang itu dan beliau tidak ada hak untuk menggunakan kedudukannya sebagai menteri bagi mendapatkan wang berkenan. Raja Rosela berkata saksi-saksi utama pendakwaan iaitu 3 bekas pengarah UKSB, Harry Lee Voi Kun, Wan Quraisy Shah, Wan Abdul Ghani serta David Tan Siong Shun telah mengaku sumber kewangan itu datang daripada hasil perjanjian UKSB dengan syarikat di Hong Kong dan Labuan. Saksi-saksi kami tidak berbohong dan mereka telah mengaku yang UKSB tiada wang, maka perlu bantuan daripada rakan niaga mereka di Hong Kong, kata mereka lagi. Kami telah tunjukkan dan ada perjanjian dengan rakan-rakan Hong Kong mereka dan ia disahkan oleh David Tan dan Pegawai Penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia V. Mahendran. Itu bukan perkara yang perlu dipertimbangkan dengan serius sama ada wang itu turun dari langit ketujuh atau tidak, kata Raja Rosela dalam hujahnya di akhir kes pendakwaan. Terdahulu, Ahmad Zahid yang diwakili Peguam Hamidi Muhammad Noor ketika berhujah mempersoal akan sumber kewangan UKSB yang diberikan kepada Presiden UMNO itu berikutan tiada wakil syarikat Hong Kong dipanggil untuk memberi keterangan. Saksi pendakwaan ke-15, 16 dan 17, Harry Lee, Wan Quraisy Shah dan David Tan kata wang diberi bukan daripada hasil UKSB. Jadi, wang dari mana? Jika sumber wang dari syarikat di Hong Kong, perlu panggil saksi dari negara itu untuk sahkan perkara berkenan termasuk jumlahnya. Pengarah syarikat itu perlu dipanggil beri keterangan. Mereka perlu membuktikan wang itu wujud atau tidak. Ia perkara asas. Yang ada sekarang hanya keterangan 3 saksi pendakwaan berkenan. Jika sumber wang tidak dibuktikan, bagaimana mau dikatakan wang itu wujud? Dalam kes ini tidak ada petunjuk yang mengatakan wang itu ada. Tiada kenyataan dari Hong Kong, katanya. Sebelum ini, pihak pendakwaan telah menawarkan 27 saksi kepada pihak pembelaan, termasuk beberapa pengarah syarikat Hong Kong, antaranya pengarah Mentech System HK Limited, Chong Kian Leong, RS Raymond dan pengarah Visa Malaysia Limited, Fong Mi Yi. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Yazid Mustafa menetapkan 23 September ini keputusan sama ada Ahmad Zahid akan diperintah
membela diri atas 40 pertuduhan rasuah atau dilepaskan. Pasukan pendakwaan diwakili Raja Rosela Datuk Wan Zahruddin Wan Ladin, Abdul Malik Ayub, Zendelim Wei Kiong dan B. Tavani, manakala pembelaan terdiri daripada Peguam Datuk Hisham T. Po Tek, Datuk Ahmad Zaidi Zainal dan Hamidi. Ahmad Zahid 69 tahun menghadapi 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah Singapura dolar 13.56 juta daripada UKSB untuk dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri bagi menyambung kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan pusat sehenti OSC di China dan sistem visa luar negara VLN, serta untuk mengekalkan perjanjian kontrak untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat yang sama oleh Kementerian Dalam Negeri. Bagi 7 lagi pertuduhan, dia didakwa memperoleh untuk dirinya sebanyak Singapura dolar 1.150 juta, RM 3.125 juta, 15,000 Swiss franc dan US dollar 15,000 daripada syarikat sama yang mempunyai kaitan rasmi dengan tugas rasminya. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Seri Satria, Persin 16, Putrajaya dan Country Heights, Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Yang menariknya tentang perkara ulasan malam ini ialah Zahid akan diketahui nasibnya tak lama lagi, yaitu pada 23 September. Kita berdoa, kita berharap supaya semua yang terlibat di dalam pembacaan keputusan itu akan berada dalam keadaan yang sehat, dan kita berdoa tidak ada drama-drama yang akan ditampilkan, tidak ada drama-drama yang akan dibuat, dan tidak ada penangguhan demi penangguhan yang berlaku. Kita berdoa semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada drama-drama yang membuatkan kita semua sudah muak. Dan yang lebih menarik yang kedua ialah apabila pihak pendakwaan mengatakan bahawa tak perlu bukti jika wang untuk Zahid turun dari langit ke-7, dan apa yang dikatakan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rosela Rajaturan bahawa pengesahan wang itu bukan elemen yang perlu dibuktikan. Sebaliknya, mahkamah perlu menilai bukti dikemukakan Ahmad meminta wang itu dan beliau tiada hak untuk menggunakan kedudukannya sebagai menteri bagi mendapatkan wang berkenaan. Sekian dulu untuk malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Apakah nasib Zahid Hamidi pada 23 September ini? Bye-bye.